Tahukah anda, 4 penyakit utama punca kematian rakyat Malaysia ialah disebabkan oleh penyakit kanser, diabetes, strok dan sakit jantung. Keempat-empat jenis penyakit ini memakan kos yang sangat tinggi. Segera miliki medical card. Sediakan payung sebelum hujan. Assalamualaikum, berjumpa lagi di dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu lagi kisah seram. Dan kisah seram ini berkaitan dengan saudara saya sendiri, iaitu Fatin. Yang mana anak sulung perempuannya yang bernama Atika telah terbuka hijab semenjak berusia 3 tahun. Dan kini Atika telah berusia 17 tahun, iaitu berada di tingkatan 5. Sebelum saya memulakan kisah seterusnya, saya ingin sampaikanlah pesanan daripada Atika dan juga Fatin, yang mana sekiranya anda mengenali sesiapa yang boleh menutup hijab, sila tinggal komen di bawah. Untuk tahu kisah seterusnya, tunggu. Baiklah, kita sambung semula kisah Fatin dan anaknya Atika. Walaupun Atika telah terbuka hijab sejak berusia 3 tahun, tetapi Fatin menyembunyikan dari kebanyakan orang. Memang sangat jarang Fatin ingin berkongsi pengalaman anaknya yang terbuka hijab. Hanya pada orang yang rapat sahaja, orang yang tertentu sahaja. Sebabnya, sekiranya Fatin berkongsi dengan orang lain, dengan sesiapa, bercerita secara terbuka, pasti keesokan paginya Fatin akan demam. Itulah sebabnya Fatin sangat berhati-hati untuk bercakap berkaitan dengan hijab anaknya. Tapi disebabkan oleh hijab anaknya telah terbuka semula, Fatin sangat berharap saya dapat kongsikan kisah anaknya ini. Mungkin diharapkan di luar sana ada orang yang mampu membantu supaya menutup hijab anaknya semula buat selama-lamanya. Fatin telah berkongsi kisah anaknya ni semasa saya berjumpa dia di rumah orang tuanya di Kelang baru-baru ini. Pada hari raya ketiga, saya telah berjumpa dengan dia dan Fatin minta bantuan daripada saya. Sebenarnya, saya dan Fatin ni agak rapat. Memang sangat rapat. Tapi, memang Fatin langsung tak pernah berkongsi hal anaknya yang terbuka hijab ni. Hanya baru-baru ni je lah Fatin berkongsikan kisah anaknya. Pada mulanya pun, Fatin hanya berkongsi kisah ni melalui WhatsApp. Sebab, Fatin takut dapat gangguan daripada makhluk tersebut. Biasanya, bila Fatin berkongsi sahaja kisah anaknya, confirm esok paginya dia akan demam. Pada mula memang agak lama untuk saya faham jalan ceritanya. Tapi akhirnya untuk memudahkan lagi jalan cerita, Fatin terpaksa telefon saya semula untuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Sebab jika hanya melalui WhatsApp, agak sukar untuk saya faham jalan cerita yang sebenar. Kisah ini bermula apabila Atikah mulai nampak makhluk-makhluk gaib. Atikah mula berkawan dengan makhluk gaib tersebut, bergurau senda, ketawa dan bermain bersama-sama. Pada mulanya Fatin anggap itu hanyalah khayalan anaknya, Atika. Tapi lama-kelamaan perkara itu berlaku berterusan sehinggalah Atika berusia 5 tahun. Pada usia 5 tahun, Atika selalu mengejutkan Fatin kerana kawannya datang untuk bermain. Setiap pukul 2 atau 3 pagi, Atika sering mengejutkan Fatin supaya membenarkan dia bermain dengan kawannya yang sedang menunggu di depan. Hampir setiap awal pagi, makhluk tersebut datang kepada Atika dan ajak Atika bermain bersama-sama. Keadaan ini merisaukan Fatin sebab setiap kali Fatin melarang anaknya bermain dengan makhluk tersebut, keesokan paginya Fatin akan demam. Seolah-olah makhluk tersebut marah kepada Fatin. Dan ianya terus berterusan sehinggalah Fatin terpaksa mengalah. Makhluk tersebut hanya datang pada pukul 2, 3 ataupun 4 pagi sahaja. Dia tidak datang pada waktu-waktu yang lain. Setiap kali Atikah mengejutkan Fatin untuk mendapatkan kebenaran bermain dengan makhluk tersebut, Fatin terpaksa bercakap cara baik. Fatin berkata kepada makhluk tersebut, baliklah dulu, jangan kacau Atikah. Atikah nak tidur, main lain kali ya. Begitulah Fatin cuba bercakap secara baik. Fatin bercakap seorang diri, seolah-olah Fatin nampak makhluk tersebut.
Sekiranya Fatin bercakap secara baik, tak ada masalah. Tetapi sekiranya Fatin melarang secara keras, keesokan paginya pasti Fatin akan demam. Keadaan ini berterusan dan ini menyebabkan Fatin rasa terganggu dan agak ketakutan. Disebabkan oleh itu, Fatin telah berjumpa dengan seorang pakcik untuk berubat. Menurut pakcik tersebut, Fatin perlu menjaga Atikah dengan baik. Sekiranya Fatin lalai, kemungkinan besar Atikah akan dibawa oleh makhluk tersebut selama-lamanya. Ini sudah pasti merisaukan Fatin. Selepas Atikah berubat dengan pakcik tersebut, hijabnya terus tertutup. Sehinggalah kira-kira 5 tahun yang lepas, hijabnya terbuka kembali. Tapi yang pasti, makhluk tersebut tidak jelas jantinanya, sama ada lelaki atau perempuan. Dia dalam keadaan tertutup. Dan makhluk tersebut sering memanggil Atikah untuk bermain bersama. Sudah pasti Atikah takut sebab sudah lama makhluk tersebut tidak mengganggunya. Yang menjadi masalah sekarang, pakcik tersebut telah pun meninggal dunia. Sehinggalah kira-kira 2 tahun yang lalu, Fatin telah berjumpai dengan seorang yang boleh menutup hijab Atikah. Tetapi masalahnya kat sini, hijab Atikah tidak tertutup sepenuhnya. Atikah masih boleh nampak kelibat makhluk tersebut, tetapi jarang-jarang. Menurut Fatin, dia sangat berharap sekiranya dapat menemui seseorang yang boleh menutup hijab terus anaknya. Menurut Fatin, Atikah nampak berbagai-bagai jenis makhluk dan ada antaranya yang merupakan wajah yang sangat buruk. Ini pastinya mengganggu kehidupan Atikah. Makhluk ini berada di mana-mana. Tentunya membuatkan Atikah rasa tidak selesa dan kadang-kadang benda ini mengganggu kehidupan hariannya. Menurut Fatin, Fatin memang jarang sangat diganggu. Makhluk tersebut hanya mengganggu Atikah. Tak lain tak bukan, makhluk itu hanya mahu ganggu Atikah dengan ajaknya bermain. Pernah sekali, kawan Fatin bersama dengan anaknya berusia 8 tahun datang ke rumah Fatin. Dan pada masa itu, kedua-dua mereka telah ternampak patung teddy bear Atikah telah bergerak sendiri. Dan tentunya mereka sangat-sangat terkejut bagaimana patung teddy bear boleh bergerak sendiri. Tapi yang pasti, Fatin langsung tidak berkongsi hal tersebut dengan kawan-kawannya yang lain. Ini untuk mengelakkan daripada gangguan makhluk tersebut. Daripada 2 video yang saya pernah kongsikan sebelum ini berkaitan dengan terbuka hijab, iaitu kisah Abang Zahari yang terbuka hijabnya pada usia 5 tahun, dan satu lagi kisah anak Kak Siti yang telah juga terbuka hijab pada usia 16 tahun. Kedua-dua kes ini tidak dapat ditutup hijabnya. Di mana contoh yang pertama, Abang Zahari cuba menutup hijabnya pada usia awal 20-an tetapi tidak berjaya. Begitu juga dengan anak Kak Siti. Difahamkan, jika seseorang itu telah terbuka hijabnya sekali, bermakna hijabnya akan terus terbuka. Amat sukar ataupun sangat-sangat jarang orang yang tak terbuka hijab boleh ditutup semula. Tetapi Fatin masih berharap supaya ada orang yang mampu menutup hijab anaknya buat selama-lamanya. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian Fatin dan juga anaknya Atikah. Sekiranya anda mampu membantu mereka, tinggalkan pesanan di ruangan komen. Dan sekiranya anda ada kisah-kisah menarik yang seram yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk tinggalkan di email berikut. Dan seperti biasa, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.